Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita kembali lagi dalam pelajaran kita, pelajaran ketiga sifat baqa'. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita teruskan kepada muka 45, baca dan fahami. Ni kita kena baca dan faham. Tak apalah, cikgu bacakan untuk kamu. Ini kira macam kesimpulan kepada sifat baqa' ni. Okey, yang pertama sekali, sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat baqa' ni adalah sifat yang wajib. Bermakna sifat ni mesti ada pada Allah Ta'ala. Macam yang kita tahu, baqa' ni maknanya kekal, kekal tanpa ada pengakhiran. Jadi mestilah Allah Ta'ala tu kekal. Takkanlah Allah Ta'ala tu na'udzubillah min zalik ada pengakhirannya, ada ending dia. Tidak. Allah Ta'ala tidak macam manusia. Macam manusia, dia ada pengakhiran dia, dia ada mati dia. Tak kisahlah mati pada usia yang muda ataupun usia tua. Baqa' artinya kekal. Ini maksud dia. Macam yang cikgu cakap sebelum ni, baqa'u ini adalah daripada perkataan Arab, bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya kita panggil kekal. Ini berkenaan dengan bahasa saja. Okey. Lawannya adalah fana'u, artinya binasa. Lawan bagi sifat baqa'u adalah fana'u. Fana'u ni juga diambil daripada perkataan bahasa Arab. Fana'u artinya binasa. Dalam bahasa Melayu kita panggil binasa lah. Okey. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berubah-ubah. Apa maksud tidak pernah berubah-ubah ni? Okey, sebagai contoh, macam manusia, daripada bayi menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, dan menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, macam tu. Tapi Allah Ta'ala tidak berubah-ubah. Contohnya kalau macam haiwan, cikgu bagi contoh ayam. Ayam daripada telur, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Yang kelima, umat Islam wajib beriman dengan sifat baqa' Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, kita umat Islam wajib mempercayai bahawa Allah Taala tu bersifat dengan baqa'. Tidak boleh kita tak percaya Allah Taala sifat baqa'. Kita tak boleh cakap Allah Taala ni tak kekal kot. Tidak boleh. Na'udzubillah min zalik. Tidak boleh. Jadi benda ni jangan main-main. Benda ni benda penting, benda akidah, benda yang boleh membezakan seseorang tu beriman ataupun kufur kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, sifat baqa' menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berubah-ubah dan kekal selama-lamanya. Berbeza dengan manusia yang mengalami perubahan dari bayi, remaja, tua dan akhirnya meninggal dunia. Inilah macam yang kita baca dekat atas tu. Sifat baqa' ni menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Agungnya Allah Ta'ala ni dan mulianya Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni bersifat dengan baqa'. Apa makna dia? Allah Ta'ala tidak berubah dan dia kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak berubah dan dia kekal selama-lamanya. Berbeza dengan manusia. Manusia ni dah lah berubah, lepas tu tidak kekal pula tu. Macam yang dia bagi contoh bawah ni, berbeza dengan manusia yang mengalami perubahan daripada bayi, remaja, kemudian tua dan akhirnya meninggal dunia. Berubah. Bayi kecil, remaja besar sikit, tua dah jadi tua dah. Muka pun dah jadi berkedut-kedut, rambut dah jadi beruban, dan akhirnya meninggal dunia. Berubah. Macam tu. Okey, kita pergi pada muka seterusnya.
kesan mempercayai sifat baqa'. Kesan kita beriman dengan sifat baqa' ni. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan baqa' ni. Apa kesan dia? Okey, dia bagi 5 kesan dekat sini. Okey, yang pertama, mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna kita iktiraf, kita admit, bahasa Inggeris sikit, kita admit bahawa Allah Ta'ala tu yang maha agung. Allah Ta'ala tu maha agung. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala ni kekal, baqa'u, kekal selama-lamanya dan tidak berubah. Yang kedua, tidak berasa sombong sesama manusia. Sifat sombong ni kena buang. Sesama manusia tidak ada sifat sombong. Kenapa kita nak ada perasaan sombong ni sesama manusia, sedangkan kita ni akhirnya akan mati. Kita ni akan binasa, fana. Kita akan fana, kita akan binasa. Dan contoh, kalau macam sekarang ni kita rasa kita kuat, kita boleh angkat benda-benda yang berat, kita boleh berlari, kita boleh boleh buat kerja berat apa semua, tapi semua tu tak kekal. Bila kita dah tua, kita dah jadi lemah. Kita tak boleh dah nak angkat barang yang berat-berat, kita tak boleh dah nak berdiri lama-lama. Jadi semua kekuatan yang ada pada kita ni itu hanya sementara. Sebab apa? Sebab dia dah beritahu dah kat belakang ni tadi, Allah Ta'ala je yang tidak berubah dan kekal selama-lamanya. Manusia berubah, manusia tidak kekal selama-lamanya. Kalau kita ada, contoh, kita ada kecantikan, kita handsome, kita kuat, kita kulit kita cerah ke apa ke, benda itu akan berubah dan benda itu tidak kekal selama-lamanya. Macam tu ya. Jadi apa-apa kelebihan yang ada pada diri kamu, jangan sombong dengan orang lain. Contohnya kalau badan kamu besar daripada orang lain, jangan sombong. Sebab lama kelamaan badan kamu tu akan menjadi kecil dan akan hancur. Dan orang yang kita sombongkan tu, contohnya kita sombongkan dia sebab badan dia kecil, dia pun akan berubah. Mungkin nanti bila besar, badan dia jadi makin besar, dia jadi makin kuat. Macam tu. Yang ketiga, meningkatkan amalan mulia. Kita akan menjadi seorang Islam yang baiklah, seorang Muslim yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita tak sombong, kita akan merendah diri. Bila kita merendah diri ni, kita akan sentiasa berbuat baiklah. Sentiasa berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk Allah Ta'ala. Yang keempat, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan rasa takut untuk buat larangan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita ni akan mati. Kita ni akan binasa. Apabila kita mati, kita akan disoal di dalam kubur, akan kembali ke mahsyar, akan ditimbang amalan kita. Macam itulah. Dan yang kelima, sentiasa ingat bahawa manusia akan meninggal dunia suatu hari nanti. Manusia akan meninggal dunia suatu hari nanti, akan mati. Tak kisahlah kita ditanam ataupun tidak ditanam. Contoh macam tidak ditanam ni, orang yang hilang dekat tengah laut, tenggelam, kapalnya tenggelam, jadi orang tak jumpa dah mayat dia tu. Tidak ditanam, tapi akan meninggal juga suatu hari nanti. Tak kisahlah kita meninggal tu ketika usia yang muda ataupun usia yang tua. Okey, di bawah ni dia bagi contoh kitaran hidup manusia. Yang dikata manusia ni akan berubah-ubah dan tidak kekal. Okey, yang pertama sekali sini, ni yang pertama, daripada bayi akan berubah menjadi kanak-kanak. Kemudian kanak-kanak akan berubah menjadi remaja. Remaja akan berubah menjadi dewasa. Ada satu lagi, tua. Dia tak tambah lagi satu sini, tua. Okey, jadi sekarang ni kamu dekat sini. Kamu dekat sini. Kamu dekat kanak-kanak. Akan sampai satu masa kamu akan berubah menjadi remaja. Dan sekarang ni cikgu-cikgu yang dekat sekolah semuanya dekat sini, peringkat dewasa. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Jadi tamatlah
pengajian sifat bakar kita. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni memberi manfaat kepada kamu semua. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan, boleh kontak cikgu di WhatsApp ya. Okey, sekian itu saja daripada cikgu. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum.